Wa in yaslubuhumuz zubabu syai'an la yastankizuhu min. Dan Allah tambah lagi perumpamaan dia. Kalaulah sekiranya lalat hak kecil dan hina tadi merampas sesuatu daripada berhala tu. Merampas sesuatu daripada berhala tu, la yastankizuhu min. Nescaya berhala tersebut tidak akan mampu untuk merebutnya kembali. Contohlah kita kata, ada atas kepala berhala tu satu benda. Mari lalat. Zing. Pak. Lalat tu pun ambil. Bawa lari. Zing. Berhala tu boleh rampas balik tak? Berhala tu boleh rampas balik tak? Apa yang lalat ambil daripada dia tak kira lah. Tempat mana-mana pun lalat pi hinggap ambil buat lari. Apa yang berhala tu boleh buat? Dia tak akan mampu nak merebutnya kembali. Ini adalah salah satu masal, perumpamaan yang cukup mudah nak bagi faham. Allah sedang menyindir, menyinis dan menghinakan berhala-berhala yang lemah ni. Dia bukan kata, kalau nak kata lalat ni, kita orang hak hidup pun tak ada nak tangkap balik. Kalau dia rampas sesuatu daripada kita, hak hidup ni, hak boleh bergerak, hak boleh kejap. Lalat ni ambil makanan aku nak hambat sungguh-sungguh. Tu pun belum tentu dan lagi. Ni bayangkan berhala hak kaku, hak tak boleh nak buat apa, lalat rampas. Lagilah tak boleh nak buat apa. Tu hak tang nak kejar. Bukan kata tu, kita bayangkan berhala macam ni. Berhala ni, kalau kata lalat mari, pap, sini. Contoh dia nak tampak lah. Lalat ni nak tampak macam tu. Bukan kata nak tampak. Pak, dia nak bergerak sikit macam ni pun tak mampu. Pak, macam ni pun tak mampu. Pak, macam ni pun tak mampu. Pak, macam ni pun tak mampu. 4 pergerakan saja diperlukan untuk tampak atau halau lalat tu. Sap, sap, sap. Bukan kata 4 tu. Dia nak buat pak, bergedik sikit. Dia punya bau ni pun tak dapat. Apatah lagi nak tampak lalat. Kalau lalat mari duduk kat hidung. Tak boleh nak bergerak ni. Sekurang-kurang aku boleh tiup kuat atas kan. Nak suruh lalat lari. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh nak buat fuf lalat ni. Celaka lalat ni duk main kat hidung pula. Tak boleh. Ataupun nak bergerak kuih sikit kan. Macam kita pak lalat duduk sini kita buat. Macam tu. Kita buat bergerak tu nak suruh lalat tu pi. Tak boleh juga dia nak buat macam ni pun tak boleh. Nak habatnya lemah sungguh-sungguh. Apatah lagi dia nak kejar benda-benda tersebut. Kalau tuan-tuan perhati macam inilah mudah. Orang hak sembah berhala, sekurang-kurangnya hak penyembah berhala tu, kalau dia tengah makan, mari lalat, dia boleh buat apa? Katakanlah saya ni penyembah kepada berhala-berhala tu, saya duduk tengah makan, mari lalat. Sekurang-kurang saya ada tenaga, ada kudrat, apa lalat ni? Kita boleh buat macam ni. Tapi kalaulah lalat tu mari, ambil rampas sesuatu daripada berhala hak kita sembah, berhala tu tak boleh nak buat apa. Tak ada otak lagi ke kita, setakat tu Allah nak suruh kita fikir, kita hak sembah dia tu boleh buat lagu ni kurang-kurang. Tapi dia hak kita sembah tu, tak boleh buat apa, bodoh. Nah kata ni, bodoh sangat ke aku ni pi sembah kawan tu. Bodoh sangat ke aku ni pi puja, pi seru kawan tu. Aku kurang-kurang dapat buat macam ni. Dia langsung tak boleh buat. Yang aku pi bodoh dan bangang sembah benda ni, why? Allah nak suruh fikir, mudah saja. Okey. Imam Ibn Katsir dalam tafsir dia ada membawakan hadis-hadis berkaitan dengan lalat. Lalat ni juga disebutkan oleh Allah dalam Quran. Contoh ayat ni kan, ada berkenaan lalat. Kalau tuan-tuan perhati, ada ulama-ulama menghimpunkan berapa jeniskah binatang yang Allah sebut dalam Quran. Ulama menghimpunkan ada 21 jenis binatang yang Allah rakamkan nama binatang ni dalam Quran. Contohlah kita kata, ada semut, ada lebah, ada labah-labah, ada kuda, ada barol, ada himar, ada babi, ada anjing, ada kaldai, ada gajah, ada singa ke apa ke, termasuklah lalat. Ada 21 jenis yang Allah rakam dalam Quran. Jadi, bila kita sebut tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan binatang tadi ni, Imam Ahmad
bin Hanbal ni merujuk kepada pengasas dan pendiri mazhab Hambali, salah seorang tokoh besar imam mazhab yang 4 tu. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Umarah bin Al-Qa'qa', dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah secara marfu'. Itu dia punya sanad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Siapakah yang lebih zalim dari seseorang yang sengaja menciptakan sesuatu yang sama seperti ciptaanku, maka hendaklah dia menciptakan sama seperti ciptaanku. Dia sebut 3 benda. Try kalau nak cipta sama macam aku. Pertama ialah zarrah, yang kedua zubabah, yang ketiga habbah. Pertama, Allah cabar suruh cipta apa? Zarrah. Zarrah ni apa? Kita sebut faman ya'mal misqala zarratin syarran ka khairan yarah tu. Zarrah, satu biji yang cukup kecil. Zarrah ni kalau dalam istilah kita sebut atom, kita sebut molekul, sesuatu yang tidak ada nilai. Bila saya kata satu yang tak ada nilai, bukan dia tak ada harga. Dia beza. Nilai yang saya nak maksudkan bukan dia tu tak ada harga. Bila dia tu makhluk ciptaan Allah, dia tetap ada harga dan keistimewaan. Maksud tak ada nilai ni macam ni. Kalau ambil zarah tu sebiji, ambil kilogram kita, letak benda tu, dia tak naik sikit pun. Abang Hussein satu zarah, Abang Hussein kilo, Abang Hussein tu 5 kilo naik walaupun satu zarah. Tak, maksud saya tak bernilai tadi bukan tak ada harga. Tak bernilai tadi tak boleh nak buat nilai. Nol. Bubuh satu zarah tu tak berganjak sikit pun meter kita tu. Tak ada nilai. Tak boleh nak buat nilai dia tu. Maksudnya kecil sangat. Kalau nak sangat, buat benda tu. Satu je. Mampu ke tak mampu? Tak mampu. Yang kedua, zubabah. Zubabah, zubab lah. Lalat. Buat lalat. Kecil juga. Tak boleh juga. Habbah. Satu biji benih. Tak kira lah biji benih apa tu. Biji benih hak kita ni, biji sawi ke biji sayur tu, sayur ni pun, cuba buat satu biji. Juga tak akan mampu. Selain Imam Ahmad, Imam Ibn Katsir bawa satu lagi riwayat daripada Asy-Syaikhan. Syaikhan dalam ilmu hadis merujuk kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur periwayatan yang sama. Daripada Umarah bin Qa'qa', daripada Abu Zur'ah, daripada Abu Hurairah. Rasulullah kata apa? Bukhari Muslim, hadis sahih. Wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu zarratan falyakhluqu syu'airatan. Sama juga lebih kurang makna dia. Siapakah yang lebih zalim dari seseorang yang sengaja menciptakan sesuatu sama seperti ciptaanku, maka hendaklah dia menciptakan falyakhluqu zarrah. Zarrah juga. Satu lagi syu'airatan. Syu'airah, belajar ilmu saraf, tasrif ni atas wazan apa? Wazan tasghir kan? Tasghir. Benda tu sebenarnya syair. Syair tu satu biji gandum. Bila syu'airatan, biji gandum hak paling kecil. Cuba try buat. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Cabaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dha'ufat talib wal matlub. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah yang disembah. Hak penyembah tu pun lemah, yang disembah tu pun lemah. Tapi dalam bab ini ada dua khilaf, perbahasan daripada ulama, apakah maksud at-talib, apakah maksud al-matlub. Imam Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah dan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata at-talib tu berhala, wal matlub tu lalat. At-talib berhala, wal matlub lalat. Dan ini jugalah pandangan dan pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tokoh tafsir period mutaqaddimin yang kita sebut Imam Tabari itu. Tafsir Tabari, dia juga mengambil pegangan Ibnu Abbas atas dasar condition zahir ayat tu, konteks ayat tu. Tetapi Imam As-Suddi dan imam-imam yang lain mengatakan at-talib tu merujuk kepada penyembah berhala, wal matlub tu merujuk kepada berhala yang disembah. Dan inilah qaul jumhur ulama.
penyembah dan yang disembah dua-dua amat lemah sekali. Baik. At-talib Allah gunakan. Wal matlub. Indahnya seni bahasa Al-Quran ni, walaupun at-talib wal matlub, tapi terjemahan dia penyembah dan yang disembah. Kalau kita nak bagi dekat dengan bahasa Arab, patut kena guna kalimah al-abid wal ma'bud. Kan kalau kita kata abid apa dia? Penyembah, wal ma'bud yang disembah. Tapi Allah guna at-talib. Indahnya at-talib apa maksud dia? Kita selalu sebut talibul ilmi. Talibul ilmi apa maksud dia? Penuntut ilmu. Penuntut ilmu, pelajar. Talib dalam bahasa Arab penuntut, orang yang menuntut, orang yang meminta. Tengok indahnya seni bahasa Al-Quran. Allah guna talib kepada penyembah tadi. Termasuk kita semua sebenarnya. Unsur yang Allah jadikan kita sebagai manusia ni ada sifat kekurangan dan kelemahan dia. Bila manusia ciptaan Allah ni dia sedar diri dia ni kurang, dia ni lemah, jadi dia perlu ada sifat menuntut sesuatu, meminta sesuatu daripada zat yang lebih agung daripada dia. Faham maksud tu? Jadi contoh kita kata, kita ni adalah manusia yang bersifat fakir dan miskin. Fakir tu kelemahan dan kekurangan, miskin pun kelemahan dan kekurangan. Bila itu sifat kita, maka kita ni suka nak menuntut ataupun meminta daripada zat yang maha kaya. Bila kita ni selalu sakit kepala, sakit badan, selalu sakit-sakit, itu sifat kelemahan dan kekurangan, maka kita akan meminta kepada zat yang maha menyembuhkan. Kalau kita ni selalu ada kesempitan hidup, kita akan minta dan menuntut kepada zat yang maha luas pemberian rezekinya. Kalau kita ni maha jahil, maha tak tahu apa, kita akan minta kepada yang lebih maha berilmu, maha alim. Jadi itulah sifat dan kekurangan manusia. Siapa-siapa pun dia akan bersifat at-talib. Dia akan menuntut sesuatu, minta sesuatu daripada yang lebih hebat, lebih besar dan lebih agung daripada dia. Hak ni yang jadi masalahnya, dia pi minta dengan siapa? Sepatutnya kita minta dengan hak tadilah, hak lebih. Yang jadi masalahnya Allah kata amat lemah jugalah yang disembah tu, yang dituntut tu. Tolonglah bagi aku macam ni. Dia minta depan kawan tu. Tolonglah aku hak sakit jadi sihat, hak miskin jadi kaya, hak jahil jadi alim. Dia bukan minta kat Allah, dia pergi minta depan patung berhala. Patung tu pula tak boleh nak buat apa. Jadi dua-dua lemah. Hak at-talib pun lemah, yang dituntut tu pun lemah. Faham betul-betul? Okey. Pasal apa yang jadi lagu ni? Mereka ada yang akan gunakan hujah macam ni. Contoh, kalau nak kata hak lemah tu berhala, bolehlah, kami tak lemah. Contoh sekurang-kurang dia akan guna benda tadi. Kalau lalat mari kat berhala, lalat tak boleh nak buat apa, lemah sungguh. Tapi kalau kami sekurang-kurang, tangan kami ni boleh bergerak. Halau lalat tu, hambat lalat tu, kejar lalat tu, dan tak dan suku kira. Hang bercakap masa Allah bagi segala-galanya pada hang. Cuba bayangkan kalau Allah tarik nikmat tersebut, ditimpa jatuh sakit yang teruk, kepala tak boleh nak angkat, tangan tak boleh nak angkat, kaki tak boleh nak angkat, mulut tak boleh nak buka, nak makan pun tangan nak angkat tak boleh. Siapa yang tolong suap? Isteri kita yang tolong suap. Waktu tu kalau mari lalat agak-agak, tadi duk menyembang lah masa sihat, masa segak tu. Kalau Allah tarik nikmat tu, mari lalat pun hang tak boleh nak halau. Pasal apa yang jadi bercakap macam ni? Ma qadarullah haqqa qadrih. Kerana sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Tak tahu tentang Allah dengan sebenar-benar pengetahuan. Sebab itulah kita ni ilmu pertama fardu ain bab akidah, bab tauhid. Nak suruh kenal Allah sungguh-sungguh pada nama dia, pada sifat dia, pada perbuatan dia. Takut jadi benda-benda macam ni lah. Ni benda hak lekeh dan mudah. Hak lekeh dan mudah. Kenapa? Menggunakan akal ni bukan pada jalan yang sebenar, pi sembah berhala-berhala yang kamu sendiri ciptakan.
Kalau secara logik lah suruh kamu fikir, kamu sembah benda ni datang daripada mana? Siapa buat dia? Akulah yang buat. Tak bodoh ke kamu? Kamu buat dia, kamu ukir dia, kamu create dia, kamu pergi sembah. Patut nak bagi lebih hebat, lebih tu, kamu yang kena sembah. Maksudnya, biar kalau lagu ni hebat lah, walaupun tu pun salah. Contoh, aku buat berhala banyak-banyak, aku bukan nak sembah, tapi aku nak suruh berhala aku buat ni sembah aku. Tu lagi hebat sikit. Orang lain dia buat berhala, dia sembah aku. Tak, aku nak suruh berhala ni sembah aku. Patut lagu tu lagi hebat, walaupun ni pun salah. Nak hebatnya. Tapi kita pi sembah dia tu, aduh. Tak tahulah nak kata ni lah, orang tua kata otak duduk di kepala lutut ni kan. Otak tak duduk sini, duduk di kepala lutut. Ni lah. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha kuat lagi maha perkasa.